Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini part ke berapa aku pun tak tahu, nanti kita edit tengok keluar macam mana. Okey, masa first aku terima dia, konon aku umur 40 tahun, masa tu lah 2 tahun lepas. Terima dia untuk jadi suami. Aku punya mentality, aku punya mind setting aku masa tu, maksudnya aku fikir real. Aku selama ni aku banyak duk buat statistik, diagnosis macam tu lah. Aku tak pernah expect kata orang kahwin hari-hari bergaduh. No, there is no such thing, man. Memang tak pernah aku terfikir dan aku tak pernah tahu kata macam tu. Rupanya itu adalah life experience orang berkahwin memang macam tu, hari-hari bergaduh. So bayangkan aku punya hidup dengan dia. Tak ada hari yang aku tak menangis. Tak ada hari yang aku tak bergaduh. Gila kan. So, Allah yang hantar dia main kat aku, dan Allah juga yang bawa dia keluar bawa jalan keluar untuk aku. So macam aku aku tak pernah blame atau salahkan Allah ke apa ke, tak. Bagi aku itu adalah pelajaran untuk aku rasa dunia perkahwinan macam mana. So memang ibaratnya, maksudnya macam hang terima dia, lepas tu hang masuk dunia perkahwinan, alam perkahwinan, macam mana dia punya rasa. Saya aku dah merasa benda-benda tu. So it's a huge lesson untuk aku, untuk aku tahu macam mana rasa orang kahwin macam mana. Taubat nasuha, aku memang tak nak mau kalau macam ni hari-hari bergaduh. Memang siapa nak mampu hidup balik, aku tak nak mau kan. And then the other part is sebabkan aku jenis macam mana, aku jenis selagi aku tak nampak dengan mata aku tak akan percaya tau. So benda-benda spiritual ni, benda-benda alam gaib ni, segala mak nenek ni, benda ni semua. So dia pun macam dah expired date gila babi lah. Mau tak mau hang kena, sebab aku tak bagi chances dekat mereka tau. Aku tak layan langsung. Sebab aku dah letak dalam mind setting aku daripada awal lagi. Aku gila. Aku memang gila babi tu. Aku keluar daripada Penang. Elok aku habis diploma, aku terus angkat beg aku belah. Aku dengan tak tahu siapa. Aku memang independent gila babi lah. Aku dah kata aku memang habis je, aku memang nak keluar daripada rumah. So aku punya start merantau hidup aku daripada habis diploma, aku terus merantau. So aku dengan life aku gila. Aku macam merata ikut dan aku tidur dalam kereta. Masa tak ada kereta lagi tu, aku tidur ikut dan lah mana-mana. So aku memang dah letak mind setting aku. Walaupun aku sebelum ni aku ada nampak, tapi aku tak layan. Aku cakap no, that is illusion. Aku jenis layan movie science fiction tau. Fuckers, motherfuckers. So memang aku selut gila dekat western. Depa memang kaji betul kitab ni semua. Benda yang kita duk layan science fiction punya movie, actually benda tu is real. It's not even science fiction. It's memang real, man. It's real. Aku tak tahu nak explain macam mana kat hampa. Aku dah macam-macam label dah. Aku dapat gila lah apa segala macam ni kan. So benda tu memang real, babe. Setan, jin, whatsoever tu semua memang real. Memang betul-betul real, babe. So bayangkan, aku yang memang aku tak pernah selama ni aku je tak suka bercampur sangat ramai-ramai orang. So it take time jugalah. Aku rasa umur aku 25, 24, 23, 24, 25 macam tu kot. Aku dah tak sharing bilik dah. So aku cari bilik, aku duduk seorang. So senang. Aku punya gua. Dan daripada dulu aku suka sebut perkataan gua. Aku dalam gua. Aku tak pernah tahu apa yang benda-benda tu semua memang ada maksud di sebalik dia kan. So then aku kadang-kadang aku dengar benda macam-macam, tapi aku tak layan. Aku tak pernah bagi muka kat depa ni. Sorry nah tu semua. Aku tak nak bagi muka tau. So dia pun tak ada cara lain selagi aku tak nampak. So untuk buktikan dekat aku, selagi tu aku tak percaya. Sampai aku punya kerah, sampai expired date dah aku panggil. Expired date umur 40 dah. Dah mau tak mau kena juga ikat ke. Terpaksa lah bawa satu makhluk Allah untuk menjadi perantara.
Dia sebenarnya dia adalah soulmate aku, bukan twin flame aku. So, dalam perjalanan tu memang hari-hari drama, sinetron, whatsoever. Tak ada hari yang aku manusia yang jenis yang happy go lucky. Aku jenis suka gila-gila babi. Aku jenis kanak-kanak Rabina. Aku suka gelak, aku suka buat lawak bodoh. Sebenarnya bila aku dalam keadaan attitude macam tu, ketawa adalah medicine. So bila kita ketawa, kita mengeluarkan hormon remove bad negative energy. Faham? So bila itu cara untuk aku mengembirakan hati aku, naikkan aku punya, twist aku punya hormon whatsoever semua. So itu cara aku twist segala ujian yang aku dapat, segala sakit, segala pain, segala sengsara whatsoever, just name it, A to Z, semua ada, complete set. Apa yang tak ada kat aku, aku rasa tak ada kot. Semua aku dah pukul rata, aku dapat semua. So, itu cara untuk aku mengembirakan diri aku. Aku akan buat lawak bodoh. Aku tak suka keadaan yang serius. Serius aku tak suka. Aku tak suka keadaan yang tegang, keadaan yang serius, keadaan yang aku tak suka. Cukup, hidup aku dah cukup sengsara. Aku nak masuk, nak involve dalam keadaan dunia macam tu memang not me. So, aku sebagai seorang penceria keadaan lah selalunya. Dengan joke aku, dengan make everybody laugh. So, menceriakan keadaan dengan energetiknya aku. So, aku jenis macam tu. And then, bila dengan dia ni, aku sampai aku boleh hilang senyum aku boleh hilang ketawa. Ketawa memang gone. Senyum sampai aku lupa nak senyum, bayangkan. Selama hidup aku ni, aku daripada kecil, aku dengar satu ceramah. Dia cakap, senyuman adalah sedekah. So, aku nak derma, aku tak ada duit. Kecil-kecil dulu kan. So, apa aku buat? Aku senyum lah. Senyum itu satu sedekah. So, smile always, people. Smile. Okay? Senyuman itu adalah sedekah. So, kalau kita tak mampu nak derma duit, dermalah dengan senyuman. Senyuman anda boleh mengubah satu, anda akan awet muda. Lihatlah diri saya. Tahun ni aku umur 42. Can you believe it? I'm 42. 42 dah. Tapi alhamdulillah aku tak suka make up. Daripada dulu aku memang tak suka make up. Aku tak pernah pakai night cream lah, day cream lah, apa benda semua aku tak pernah. Botok-botok semua memang no way, man. Aku memang gila kan. Cukup 44 kali aku cakap mampu. So tak apa itu. So dia aku anggap aku sentiasa maafkan orang. Dan satu lagi petua, kita sentiasa apa saja yang jadi dalam hidup kita, kita maafkan. Maafkan je. Bila kita maafkan, lepas tu lupakan benda tu, lepas tu kita just continue our life. Tak payah fikir lah apa yang dia buat, apa-apa semua jangan fikir. Bila memori hang bawa dia ke arah that slot portion untuk hang ingat benda tu, twistkan benda tu. Fikir benda lain. Lari daripada fikiran tu. So, bila kita dah berjaya cubaan pertama, cubaan kedua, mai cubaan ketiga, insyaAllah hang tak akan ingat dah benda tu. Bad memory tu hilang terus. Tahu, ini rahsia-rahsianya aku share dengan korang semua. So, sentiasa maafkan orang. Lepas tu, kita move on dengan hidup kita. Daripada dulu aku ajak, setiap benda yang berlaku tu, kejadian tu untuk kita belajar daripada kejadian tu. Ambil apa yang patut kita buat, apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, whatsoever, bla 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 kan. So, sama juga. Kalau portion macam tu pun, maafkan, move on, continue your life. So, itu yang aku selalu buat. Dengan dia, banyak benda dunia yang that thing is real, babe. Naga kepala 3. Kapet aku penuh dengan segala mak nenek, senjata perang, whatsoever. Aku tak tahu aku nak kata aku high ke tak juga kan. Aku memang bukan jenis high. Aku sentiasa tahu aku punya limit. Aku honest aku cakap, apa benda yang aku tak cuba, apa benda yang aku tak try, semua benda aku cuba, semua benda aku explore.
Tapi aku tahu diri aku, maksudnya aku explore untuk my own knowledge. So bila then aku tahu limit aku ambil macam mana, aku ambil barang macam mana, aku ambil apa semua macam mana, aku tahu limit aku tak kat mana, aku tahu cara dia, maksimum dia boleh pergi macam mana, aku dah buat uji kaji semua aku dah buat. So maksudnya setiap benda yang aku buat dalam dunia ni setakat hari ini sampai hari ini, semua benda tu bukan saja-saja aku buat. Semua benda dah fikir panjang, aku dah siap aku punya plan, aku dah tahu dah tak kat mana aku boleh pergi, tak kat mana aku ni, bla bla bla. Complete, aku tahu limit aku macam mana, semua cara untuk aku handle semua aku tahu. Walaupun kalau setengah orang dia kata bila dia ambil whatsoever, weed ke, ais ke, rokok ke, alkohol ke whatsoever ke, kata tak boleh nak stop. No, there is no such thing, man, bro. Benda tu kalau kita yang cakap kita tak boleh, benda tu tak akan boleh. Kalau hang cakap hang boleh, actually kita yang kawal benda ni, bukan dia yang kawal kita. Cuba tukar mind setting korang. Ini cikgu bagi tahu, cikgu duk ajar ni. So aku bukan kata aku penagih, no. Aku eksperimen, man. Kita explore, mengkaji, belajar. So bila setiap benda kita buat, kita belajar. So, kalau hang tak cuba, hang takkan tahu. Hang akan dengar daripada orang cakap. Orang akan cakap, actually, no. Siapa kata penagih tak boleh berubah? Siapa kata drug addict tak boleh berubah? Siapa kata alcoholic tak boleh berubah? No, man, boleh. Sini cakap, yes, then definitely you can do it, you know. Either you want to do it or you don't want to do it. That's it. Kalau nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kata orang dulu-dulu tak kata lah. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okay? So, back to cerita-cerita lawak yang jadi dalam bilik aku. Bilik aku studio unit. Kat situlah aku masak, kat situlah aku buat kerja, kat situlah aku tidur, kat situlah aku bergaduh, bergusti, berguling-guling. Gila-gila babi semua. Actually, benda-benda tu semua bukannya bad, terlampau teruk sangat, no. That's not that kind of words. Tapi bagi aku, it's a knowledge for me. So, aku ambil setiap, actually itu cara Allah mengajar kita. Kalau hang nak kata life hang teruk, ujian hang teruk, whatever, tapi hang tak grab ilmu yang Allah bagi kat hang, you are wasted that knowledge, you know. So, start daripada hari ni, tolong jangan membazir ilmu daripada Allah. Tak sia-sia ujian tu mai dekat kita untuk kita buka fikiran kita, buka otak kita untuk tengok benda yang sebenarnya itu adalah ajaran daripada Allah, itu adalah ilmu daripada Allah. Allah tengah mengajar kita. Either hang nampak atau tak nampak, hang terima atau tak terima. That's it. So benda-benda ni macam aku punya kes. Sebab aku terlalu banyak pelajaran ilmu daripada Allah. Daripada kecil lagi aku dah kena. So ilmu aku banyak. So dia jadi macam aku pun terkejut sebenarnya. Aku ni penyabar. Subhanallah. Aku kau seorang yang penyabar. I cannot believe it. Serius, memang aku sendiri tak boleh percaya. Tapi bila aku tengok balik keadaan tu, aku boleh jadi seorang penyabar macam tu, kira macam aku salute diri aku juga kan. So tak apa, kita setiap benda yang terjadi itu adalah ilmu. Kita ambil benda tu, ambil positif. Daripada dulu aku selalu cakap positif. Alhamdulillah benda tu dah wipe satu dunia. Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah. Walaupun benda tu actually ada cerita di sebalik benda tu. Nanti kita buka topik baru, topik lain lah. Sekarang kita back to continue kita punya cerita ni. Pasal kayangan aku dah melalut yang bukan-bukan. Cerita kayangan aku dah pergi cerita Shopee lah, dah pergi cerita bukan-bukan dah. Apa-apa cerita dah merapu dah ni. Okay, cerita pasal alam perkahwinan kan tadi. Kami hari-hari bergaduh kot. Aku kata macam ni ke alam perkahwinan, tobat aku tak nak mau. Gila babi betul. Kalau mereka boleh tunjuk screenshot ke video ke apa, mesti gelap gila babi. Apa kedah ni kan. Aku macam kejutan budaya juga kan. Memang aku tak pernah tahu, aku tak pernah kahwin, aku tak pernah fikir. Aku dah sampai tahap aku tak pernah fikir buat kahwin kan. Sebab to be honest, aku memang seorang yang
aku akan buat perangai aku. Aku takkan tunjuk perangai aku yang sebenarnya. Aku akan buat perangai aku the other way around tau. Aku tak pernah tunjuk diri aku siapa dekat siapa-siapa pun. So, untuk orang luar, untuk kenal diri aku memang tak mungkin. Tapi kalau orang tu cakap pandai, kata dia kenal aku lebih kan. So, kita tengok, oh yang dia kenal aku lebih je lah kan. And then, aku memang particulars gila babi lah. Daripada semua segi, aku cukup particulars. Aku memang aku cerewet. Detail whatsoever kan. Aku tak suka. Sebab kita tu aku belajar daripada pengalaman hidup aku. Aku kata dekat diri aku tengok aku daripada broken family. So, aku rasa kehidupan broken family macam mana. Aku kata kat diri aku, tak mungkin aku akan continue the same circle yang terjadi dekat parents aku, jadi dekat aku. Memang no way, man. Aku memang akan break that circle. Awal-awal lagi aku dah cakap. So, manusia-manusia yang pernah masuk dalam hidup aku tu semua, aku tak pernah buka pintu aku lebih pada 2 kali dekat orang. Kali pertama aku buka, aku dah scan habis. Lepas tu memang there is no more second chances. Sama ada aku ghost ke orang ataupun orang ghost aku tak kisah. So, memang aku particular gila babi. Sebab aku tak mau the same circle. Biar tak kahwin, tak apa. Daripada kahwin, lepas tu hang end up jadi macam ni. So, macam aku punya kes ni lain. Sebabkan dipaksa dan terpaksa whatsoever. And then actually sebenarnya dia bukan terpaksa whatsoever. Sebabkan untuk mengajar aku. Aku tak pernah tahu pasal dunia-dunia spirit ni, benda-benda. Apa nak tahu dah, aku wali pun aku tak pernah ambil tahu. Wali tu apa pun aku tak tahu. Aku sampai Google lah, YouTube kot. Wali tu apa. Baru aku tahu. Lepas tu bila aku tengok kita belajar dengan YouTube. Lepas tu duk kata atuk aku main mengajak cara-cara macam tu. Hello man. Aku kan sini licik. Aku cakap kat dia, kalau nak kata wali-wali punya perangai, itu bukan karakteristik wali cara mengajak macam tu. Hello. Hang duk main ajak aku cara ganas-ganas, main maki-maki hamu, marah-marah, duk main brainwash aku whatsoever, bergaduh gila-gila, pukul whatsoever semua. Itu adalah untuk sesi penguji kuasa, superpower kan. Aku gila kan. Dan pun jangan percaya sangat lah. Ada cerita boleh percaya, ada cerita yang tak boleh dipercayai. Tolong filter sendiri by yourself lah. So kat situ aku dah cakap kat dia, kalau karakteristik wali ni bawah daripada Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW macam mana dia punya karakteristik? Wali ni lebih kurang macam tu, copy paste dia. Cuma beza dia tak dapat pangkat Nabi dan dia dibagi tahap wali. So kalau duk main cerita kat aku, karakter macam yang aku yang menghadap segala-galanya dan karakteristik daripada yang sepatutnya jadi macam ni, memang terang-terang benda ni kontra. Memang terang-terang salah. Itu bukan karakter dia. Kalau wali, aku sebelum ni aku bodoh sebab apa? Memang aku tak pernah tahu. So memang sebab tu aku dibodohkan. Itu adalah pelajaran untuk aku, untuk membezakan benda betul dan benda salah. And then banyak benda lah sepanjang setahun tu, memang macam-macam benda lah, hardcore gila babi lah kan. Aku layan. Tak apa, aku tak suka buka aib orang. Dan satu lagi kita belajar, kalau kita tahu aib orang, tolong jangan buka aib orang dekat siapa-siapa. Cukup kita yang tahu. Kalau boleh jangan ambil tahu langsung aib orang tu apa. Aku tak suka. Benda ni aku ajar diri aku untuk kawal. Aku tak suka bergosip, aku tak suka buat benda apa. Sebab apa? Ibarat ini adalah hati anda. Ini hati kita. Kalau kita terlampau kepoci, busy body, nak ambil tahu hal orang, A nak tahu, B nak tahu, C nak tahu, D nak tahu, E sampai Z hang nak tahu. Hang bayangkan berapa banyak hang buka laluan hang, pintu hang untuk syaitan masuk untuk menggoda anda. Nampak tak apa yang membuka laluan lah? Pilah gosip sana, gosip sini, cerita sana, cerita sini. Lepas tu segala-galanya lah buka. So aku awal-awal aku dah boleh baca dia punya trend. Aku block. Awal-awal aku dah block. Mereka nak masuk pintu tak boleh. Sebab pintu semua tutup. Sebab aku memang aku tak involve dengan orang. Aku tak
kepoci dengan orang, aku tak ada berkawan dengan orang, aku tak ada bergosip dengan siapa-siapa. So aku tak ambil tahu hal orang, aku just jaga diri aku betulkan diri aku. Apa yang boleh tolong aku tolong, apa yang bila yang nak related, nak buka cerita, nak jadi whatsoever, untuk jalan-jalan pintu-pintu kawan-kawan kita masuk untuk menggoda kita, memang tak ada chances sebab aku dah tutup. Even apa yang jadi ke, hang nak sembang dengan siapa ke, hang nak text dengan siapa, it's up to you. It's your choice. You are free man. Aku tak pernah check handphone orang. Aku tak pernah buka handphone orang. Sorry man, aku cukup jaga hati aku. Okay? Bila pintu nak masuk tak ada, dia nak masuk kat mana? Logik. Nampak? Logik dia. Bila kita jaga hati kita, dia tak ada jalan nak cucuk kita. Dia nak bisik kat kita tak boleh. Jadi tak ada pintu masuk. Bayangkan, pintu semua dah tutup. Dia nak masuk kat mana? Nampak tak dia punya trik logik dia? So kat situ hang dah berjaya. Pintu nak masuk, nak cucuk aku tak boleh. So aku still maintain. Aku boleh nampak mana betul, mana salah, apa yang ni, semua benda aku nampak. Lepas tu macam-macam lah juga setahun tu. Aku tak mau nak cakap banyak sangat lah bab-bab ni kan. Biar je lah kan. Let it go, let it go. Aku tak ingat dah lagu Frozen. Aku teringat dekat ada seorang budak office aku. Habis tengok cerita Frozen. Lepas tu kan dia buat lawak. Dia menyanyi kat balcony dia. Lagu menyanyi Frozen. Apa nama budak tu? Aku lupa. Amira. Tak ingat. Sorry guys. And then dah habis bab tu. Aku pun dah dapat dah segala-galanya. Setan, jin, aku bayangkan aku yang tak pernah tahu. Aku setakat sebelum tu aku cuma tahu kata science fiction movie sahaja. Kita layan Hellboy segala macam ni, semua hal layan kan. Tiba-tiba dia ni duk buat drama kena rasuk lah, jin, setan segala macam ni semua macam-macam. Aku kena bodoh lah. Memang dibodohkan sebab aku tak pernah tahu benda-benda ni semua. Dan aku tak pernah tahu. Aku tak tahu apa. Serius, aku memang tak tahu apa. Bayangkan, aku rukiah orang. Aku pun tak tahu sama ada dia tu lakon ke apa ke, dia buat kena kasut ke apa ke kan. Nak bunuh diri lah apa segala macam ni. Bodoh gila kot. Aku rasa ya Allah, aku tak pernah jumpa manusia sebodoh macam ni kot. Minum racun lah. Gila babi betul. Aku macam ya Allah, apa ni? Come on. Ibarat hang kena jaga, macam mana nak cakap tau. Ibarat hang kena jadi babysitter tau. Buka daycare center. Gila babi kan. Ya Allah, nightmare. Serius aku cakap. Itu adalah pengalaman aku. Ibarat aku nightmare. Serius aku. Fikir sendirilah. It's a really nightmare. Nightmare gila babi untuk aku. Okay? Memang nightmare. Aku tak tahu nak explain macam mana. So tak mungkin aku nak balik ke, nak buka balik kat dia. No way man. Sorry. Masa mereka buat drama plot agenda drama minggu ini, mereka buat mereka punya agenda segala-galanya perancangan mereka buat, ada mereka fikir aku ni tak tahu apa, tiba-tiba aku no, kalau bagi aku lah, kalau hang betul family hang pun dah tahu the whole story, semua pun dah tahu. Aku yang tak tahu apa. Aku baru tahu bila aku balik main Penang, baru aku tahu cerita. Kalau hang nak ambil je, aku tak heran pun. Aku pun tak mau. Aku tak pernah minta pun. Nak ambil je. Kalau hang nak, hang cakap terang aku. Okay, scan. Okay, aku cakap tak ada masalah, ambil. Ambil je. Tak ada masalah bagi aku. Serius. Tapi, tak payah buat drama. Hang dah memperbodohkan aku. Serius. Aku jadi bodoh gila babi. Aku sampai, aku ubah diri aku. Aku ubah diri aku untuk dia. Segala-galanya aku ubah. Sampai aku pun tak kenal diri aku siapa. Aku boleh lupa cara nak senyum macam mana. Sampai satu hari tu aku jumpa bos aku. Bos aku daripada Lazada. Ada vacancy. Aku nak pergi kerja pun jadi isu. Jadi banyak macam-macam cerita. And then aku pun sampai hang tak bercakap. Apa punya relationship macam tu? Kalau dua-dua ekor duduk dalam bilik, tak bercakap. Hang buat kerja hang, aku buat kerja aku. Lepas tu bergaduh. Dalam tak bercakap apa pun bergaduh. Mental aku rasa memang dah koyak gila babi lah. Aku pun tak tahu. Aku masa tu aku dah berdoa je kat Allah. Kenapa aku hidup lagi ni? Untuk apa aku hidup? Kenapa tak ambil je aku? Bagi mati kan senang. Aku tak faham. Aku tak tahu. Itu Z aku tak tahu langsung. Serius aku memang tak tahu apa benda.
Sampai aku balik my Penang baru aku tahu macam dalam perjalanan setahun tu si Batra Indra dia tahu tak, dia aku macam satu badan tu, dia punya fizikal jasad dia ni, aku boleh nampak 7, 8 muka, 10 orang punya muka yang berubah-ubah. Aku tanya dia sebab aku bodoh, aku tak tahu apa. Dia kata, oh ini dia punya keturunan dia. Dia punya diri dia juga yang sebelum-sebelum ni, zaman kelahiran lepas-lepas. Buta perut dia pun percaya. Aku percaya. Lepas tu, tengah-tengah tidur, tiba-tiba dia slot in masuk rumah cerita kat aku sikit-sikit. Dia buka cerita sikit-sikit. Aku jenis aku, Alhamdulillah, anugerah daripada Allah. Apa saja ni, aku takkan lupa. Aku sentiasa akan ingat. So, cerita yang aku dapat sikit, macam small puzzle yang aku dapat. Beat. Bila aku balik main sini, gua. Masuk balik dalam gua. Ini adalah bilik aku masa sekolah-sekolah tu. So, aku start recall balik satu. Aku mencari. Itu kutip-kutip ranting kan. Itu yang aku dapat, the whole story. Itu Z aku dapat. So macam, okay. And then, berbalik kepada cerita kayangan kita. Oh, sejamnya cerita ni, baru nak balik main cerita kayangan ni. Gila babi tu. So, itu cara dia main cerita kat aku sikit. Portion, beat. Masa tu aku pun tak tahu apa, aku tak faham. Aku jadi confused. Boleh ke manusia satu fizikal dia jadi macam tu, lepas tu dia macam, boleh ke satu badan ada dua roh? Logik tak logik? Memang tak logik kot kan? Ya Allah Akbar. Lepas tu, okay, balik cerita pasal kayangan tadi tu. Sebabkan suami aku tu, dia pun tak boleh. Okay, dia dikahwinkan dengan kawan baik aku ni. Sebab yang aku tahu hari tu dia kata dia ni janda anak 5. So, manakala dia ada breast milk lagi, anak aku kecil lagi, masih lagi memerlukan susu. So, ayah dengan bonda kahwinkan laki aku dengan dia. So, dia perkahwin. Tapi dia tak boleh nak ni sebabkan masih lagi mengingati diri ini. Wow, man. Macam aku lah kot. Sebab tu aku tak boleh jumpa siapa-siapa. Hati aku kosong tau. Aku macam, itu. Tadi baru aku macam terfikir, ini ke yang dinamakan cinta sejati? Maksudnya hang jumpa hang punya the other half of you. Maksudnya hati hang, walaupun dalam keadaan yang bukan diri hang, tapi soul tu, roh dia tu ada, hang boleh beza, hang boleh tahu. Hang bayangkan kalau fizikal dia yang sama, kalau si Indra ni masuk, aku boleh jadi cool, aku boleh jadi tenang. Macam kalau si Mangkuk Ayun tu, sorry bahasa, kalau si Mangkuk Ayun tu macam tak ada salah pun dia nak cari salah. Bayangkan. So aku dapat detect tau, filter aku dapat sense benda ni. So itu kot yang dinamakan cinta sejati. Allah, aku tak pernah, aku seumur hidup aku tak pernah bercinta. Aku tak pernah bercinta kot. Aku kan gila keras. Orang panggil aku tomboy lah, macam-macam. Who cares, right? Yang ni hidup aku, dari aku selamat cukup. So, benda-benda ni dia jadi macam, so dia pun, sekejap, aku dah macam dah salah faktor. Lepas tu ada pula satu lagi yang, dia ada buat perangai juga si Indra ni. Lepas tu, dia pun dilahirkan balik ke dalam dunia ni. Kau macam mana? Kau siapa? Aku dah confused ni. Dia perkahwin 2 orang sebabkan anak aku masih lagi breastfeed. So parents aku ingatkan dia boleh tolong jaga anak aku whatsoever, dan dia ingat dia ni pun boleh lupakan aku, so dia pun boleh continue dia life. Lepas tu rupanya tidak. So si Indra ni pun berapa ribu kali turun mai, cuba cari balik sebab time frame tak sama ke macam mana entah. So tak berjumpa. Karma ni tak habis putih lagi sampailah tahun ni aku yang berjaya tutup. Memang Allah dah rancang daripada awal. So ini semua perancangan daripada Allah. So memang akhirnya berjumpa balik. So berjumpa balik dia punya soul tu, sebab apa? Ada satu time, sebab aku
aku bawa balik dia ni, Indra ni, sebab dia dah masuk underworld. 777 is underworld. Okay. So, dia sebab okay, masa yang twist gila babi kami punya cerita ni, sebab aku masa macam tu aku dah macam, aku bukan duduk dalam dunia 3D dah ni, aku dah masuk dimension mana aku pun tak tahu. And then aku find out sebab apa, aku rasa macam something fishy dekat sini. So, mereka ada komplot untuk menjatuhkan kami. So, mereka boleh naik, pasangan ni boleh naik. And then, memang terbukti, aku dapat cari bukti, kata mereka ni memang komplot untuk jatuhkan kami. So, Indra pun mati, turun balik. Lepas tu aku pun tak ada. So, Indra kena send to underworld. Underworld tu is neraka lah bagi kita kan. So, hang penjadi penjaga neraka ke apa, aku pun tak tahu lah kan. And then aku dapat aku punya bukti. Mereka ada 3 orang yang buat komplot. So dua ketua itu aku dah jumpa siapa dia. So yang kata soulmate aku tu dengan bini dia, karmic tu Page. Maafkanlah aku dah terguna istilah tarot card punya simbol. So mereka 2 ketua ni, and then ada satu lagi makhluk Allah, aku tak tahu siapa dia. Don't worry, I'll find out. Tak ada siapa boleh lepas daripada aku. So, 3 ketua makhluk ni yang sabotaj kami punya perhubungan jadi macam ni. So, aku turun. And then, dia pun turun masuk dekat underworld. So, macam aku, sebab aku boleh beza siapa yang betul, siapa yang salah. Dia punya sense, aku boleh dapat. And then, walaupun hang duduk satu badan, tapi kalau bukan hang yang original, aku boleh send benda tu. So bila aku dah dapat bukti, terang-terang aku memang tobat nasuhah lah aku nak balik dekat yang palsu, betul tak kan. Hang dah buat naya kat aku dengan family, hang pun hantar black magic segala mak nenek semua magic apa yang mereka tak hantar kat aku. Tapi sebabkan perlindungan daripada Allah, daripada malaikat semua, daripada atuk-atuk semua, memang blanket aku, Alhamdulillah. So apa benda yang mereka hantar kat aku, benda tu semua backfiring. Maksudnya return to sender, failed delivery attempt. Hantarlah beribu kali pun, silakan. Hampa hantar mic aku bouncing balik hampa. Not only for me, everybody in the world. Okay, sebab aku dah buat rules. So aku cakap, siapa-siapa yang buat benda ilmu ni, so kalau lepas ni kita dengar cerita orang ni kena santau, orang ni kena apa, itu sebenarnya, itu orang-orang yang melakukan perkara yang tidak berfaedah. Benda itu dihantar balik semula kepada anda, faham? They will laugh. So, next time nak buat lagi? Ha? Hantar lagi? Silakan. They will laugh, right? Marvelous. Terima kasih ya Allah. Then, lawak, serius lawak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bla 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 bla. So, aku pun masih di sini. So, bila cerita about Indra ni, aku jadi macam, mula-mula aku macam tak faham juga. Serius, aku macam confused juga. Apa kejadah ni kan? Duduk dunia mana ni kan? Aku pun tak boleh nak detect. Aku pun jadi jam. So, bila banyak mengeksplor, tanya soalan, hang akan dapat jawapan. Allah akan tunjuk jawapan kat hang. So, apa saja yang kita nak tahu, kita tanya je soalan. Okay? Kalau hampa rasa hampa nak bertanya soalan apa-apa, silakan. I'm open. Aku boleh share, tak ada masalah. Ini semua cerita ni aku pun tak tahu nak klasifikasikan masuk sub mana, aku pun tak tahu. So, setan, jin, whatever, semua tu is real. Aku berjumpa depan mata. Gila babi, belawan, berguling-guling. Aku bukan spesies manusia yang suka simpan kuku. Aku daripada dulu aku tak boleh simpan kuku. So, kuku aku tak pernah panjang, okay? Bayangkan, kami bergaduh. Yang berdarah siapa? Aku satu scratch pun tak ada. Kuasa Allah, So, daripada apa yang aku dapat, itu adalah setan-setan yang berada di dalam badannya. So, aku tak tahu lah kan.
Aku tak faham kenapa manusia nak jadi tamak. Hang kalau mau hang bagi tahu je aku boleh bagi kat hang. Tak payah nak susahkan siapa-siapa. Hampa siapa pun takkan dapat malu. Ambil je. Nak. Aku tak heran pun. Hidup aku kalau tak ada ujian aku dah bersyukur. Syukur. Ya Allah. Cukup. Aku tak mau benda-benda ni semua untuk apa. Tahu tak kadang-kadang macam dalam tempoh setahun tu pun macam-macam benda Romai bagi kat aku segala macam ni. Aku sampai cakap aku tak mau untuk apa benda-benda ni. Aku tak pernah guna satu pun. So selalu kena marah. Kenapa tak buka yoga, kenapa tak buka aura apa semua. Aku macam untuk apa aku duduk dalam rumah aku kan. Aku nak protect apa. So macam untuk apa sebenarnya benda-benda ni semua. Aku masih lagi masa tu aku tak faham. Aku tak tahu apa. Benda-benda tu semua menakutkan aku. Sebab kadang kalau Allah anugerahkan ilmu terlampau banyak, benda tu sama ada mendekatkan diri kita dengan Allah ataupun menjauhkan diri kita dengan Allah. Kekayaan pun sama, kesusahan pun sama. Sama ada benda tu mendekatkan diri kita dengan Allah ataupun menjauhkan dengan Allah. Aku cukup takut benda-benda ni. So aku cukup berhati-hati. Sebab tu aku macam aku tak pernah guna apa benda pun. Aku takkan guna. So aku takut benda-benda ni semua kot. Selama ni berpuluh-puluh tahun aku punya duk jaga hati aku punya duk jaga. Aku takut dimurkai Allah apa semua. So tapi itulah kan, nak jadi cerita macam-macam sebenarnya. Serius memang macam-macam gila-gila. Itu antara pelajaran yang aku dapat bila balik mai sini. Baru aku faham satu baru terbuka. So aku berjaya mencari bukti, membawa balik aku punya twin flame hati aku lagi satu tu, sebelah daripada diri aku. Meaning apa yang aku faham lah kan, twin flame ni ibarat kembar. Hang sedih, dia rasa sedih tu. Hang apa saja, walaupun hang menipu macam mana, tapi dia boleh rasa. That's it. So aku dah berjaya bawa balik aku punya hati daripada neraka 777 underworld kot. Itulah bila kita bermasyarakat kan, all over the world So info tu dia cepat sikit dapat tangkap. Dan satu part yang paling best lah, marvelous gila kot. Aku seorang yang macam ni, sebelum ni pun duk layan YouTube, layan movie apa semua. Aku akan macam bekang movie tu ataupun YouTubers tu apa. Aku akan bergaduh cakap. Hang kan dengar aku cakap pun kan. Aku cakap apa yang aku nak cakap kan. And then aku masa tu baru aku dapat detect. Kenapa dia dengar ke apa benda yang aku cakap ni? Kan masa tu baru dapat detect. Lepas tu aku cuba. Serius tu. Aku boleh YouTube kot weh. Bukannya video call. Hang nak communicate tu wis. YouTube kot. Hang boleh communicate macam video call. Gila. Hang tak excited dah lah hidup hang duduk dalam gua. Hang tak campur dengan siapa. Hang tak ada kawan. Tak ada apa. So depa ni bila aku main tahap aku punya bosan, aku kacau habis semua channel. Gila kan. Aku kacau orang. Sebab aku bosan kot. Lain lah kalau Atuk boleh main menyimbang dengan aku, tak apa kot. Atuk semua sombong, tak main sembang dengan aku. Aku kacau, siapa yang boleh kacau kan. Tapi seronok kacau western lah. Belah-belah kita ni macam tak best sikit. Tahap sambutan tak berapa nak mesra alam. Masing-masing dengan no comment, no judgement. So dia sebenarnya benda-benda ni dia macam mana? Tak tahu nak aku tak ada ayat nak terang macam mana. Abaikan je lah nantilah. So itu bila aku dah berjaya dapatkan aku punya bukti. So and then dia back to cerita Mahabharata, Pandawa dengan Kurawa. So Kurawa, aku punya suami tadi tu, suami yang aku pun tak tahu suami ke apa kan. Itu Kurawa, yang ni Pandawa.
baik dan jahat. So, moral of the story, tolong jangan tamak. Kita nak sabotage orang, kita nak penaya orang sampai bila? Allah nampak segala-galanya. Satu saat, satu titik pun tak pernah lepas daripada pandangan dan pendengaran daripada Allah. So, kalau rasa nak buat apa-apa tu, kita fikir dulu. Allah tahu ni, hang nak menipu ke apa, Allah tahu. Hang boleh lari, silakan lari je. Dengan aku sentiasa maafkan. Tapi kalau dengan Allah, aku tak tahulah kan. India macam ni. Aku pegang satu benda. Siapa-siapa buat naya kat kita, kita maafkan sahaja. Cukup. Kita serah pada Allah. Allah akan membalas. Allah takkan biar. Faham? So, sebabkan aku ni terlampau zalim, aku cakap, kalau aku yang nak balas kat orang tu, aku jenis cepat kesian. Aku tak sampai hati. Aku akan tak boleh. Dia takkan lunyai dengan aku. Aku takkan gamak nak pukul orang. Tapi Allah tak boleh muka kat hang. Hang salah. That's it. So, aku maafkan. Aku dapat aku punya point. Aku masuk tabung aku penuh. Lepas tu, dengan aku memang tak ada dosa. Tapi, dengan Allah punya balasan, Allah nak biar kat hang ke? No way, man. Tanggung lah. Jahat tak? Licik aku. Aku memang cukup licik. Aku paling jahat. Aku dah pernah cakap. Semua YouTubers duduk cakap, aku baik. Sorry man, you are wrong. Silap. Aku cukup zalim. Aku tak bagi muka lah. Kena dengan aku makan tak habis. Tunggu je, rasa sendiri balasan masing-masing. Right? Bukan dengan aku. Big boss. Aku tak perlu buat apa. Janji tabung aku penuh cukup. Nampak aku punya game? Hebat So, bila kita maafkan orang, hang akan tenang. Bila jiwa hang tenang, hang boleh move on dengan hidup hang. Hang boleh belajar benda baru. Hang boleh analyse, hang boleh diagnosis, hang boleh buat segala-galanya. Hang dah tahu. Jalan ni hari tu kat depan dia ada lubang. Aku tak boleh pergi jalan depan. Aku belok masuk jalan kiri. Kiri pun tak boleh, aku masuk kanan. Kanan tak boleh, aku pusing ke bawah. Bawah tak boleh, aku naik ke atas. Kita 360 darjah kot duk ada. Banyak cara. That's not only one option duk ada. Banyak option kita ada. Guna ni. Guna kecerdasan, guna firasat, naluri kita. So, apa yang dikatakan nur cahaya, apa yang dikatakan sebagai cahaya ilahi, cahaya daripada Allah, itu kecerdasan kita. Bila kita start belajar, kita start buka kita punya mind, jangan terlampau kokok duduk bawah tempurung. Mangkuk ayun sangat kan. Jangan. Tolong. Hang tak membangun langsung hidup hang. Hang dah ikut zaman Tok Nadok. Dah, salah. Setan dia main uji kita, dia bukan main uji zaman 40 tahun, 60 tahun lepas punya cara. Dah. Cara advance, babe. Mereka ingat apa? Teknologi dia pun bodoh lah. Hampa yang bodoh. Hampa tak tahu dia punya teknologi sudah canggih. Sebab tu kita bodoh kena tipu. Tak sedang diri lagi kan. Kan hari ni sedangkan diri. So, dia banyak sebenarnya. Dunia ni terlampau luas, terlampau. Kalau kita nak, then kita suka blame orang, salahkan orang. Kita juga yang baik. Tolonglah, come on. Allah, muntah hijau. Kan? Tolong. Kita tengok diri kita dulu. Sebelum nak kata diri kita perfect whatsoever. Tolong man, bro. Oh, tak tahu nak kata apa macam tu. So, Alhamdulillah aku dah berjaya tutup. Aku baru tahu semalam. Rupanya dalam 12 zodiak kita ni cuma 2 zodiak je yang berjaya tutup karma. Buka dharma baru. Capricorn dengan Aries. Aries ke Pisces? Aku dah lupa. Maafkan, faktor silap. Cari sendiri. So, maksudnya, dia ada 10 sign lagi tu, hampa masih lagi low vibes. Low vibe tu apa? Low vibration. Jom, kita sama-sama ubah. Tukar cara fikiran kita. Tukar segala-galanya. Macam mana nak aktifkan vibration kita? Vibration tu tahu tak apa dah? Hari tu sangkut kan? Halfway kan? Aku terang kat hampa kan? Vibration wave.
wave, getaran, whatsoever, itu vibration. Vibrate kan. Benda-benda tu. So, dia sebenarnya adalah cahaya. Cahaya daripada siapa? Daripada Allah. Daripada Big Boss kita. So, manusia ni memang dah disediakan segala-galanya. Allah dah bagi dah. Tapi bodoh. Semua tak mau guna. Siapa? Bangang sangat. Allah dah bagi segala-galanya kat kita. Tapi kan sebab kita ni terlampau dogma, doktrin sangat. Mangkuk ayun sangat. Dia jadi macam ni lah. So, pusat tenaga kita semua dah ada. Allah dah bagi dah. Main dia ada 7. Tapi sebenarnya dia ada 118 kalau tak silap aku. Kalau ikut China dia ada beribu. Aku pancur punya titik. So kita ambil yang main sahaja. Kalau 118 tu kalau hang buka semua tu hang dah boleh terbang dah. Alam kayangan dah masuk. Okay. So 118 satu di luar. Maksudnya hang punya third eye tu duduk kat luar. Yang lain semua internal. So kalau macam yang kita ambil 7 basic dia dulu. 6 dari dalam, 1 dekat luar. Third eye ni dekat luar. No. Cakra luar. Ini yang paling susah. Crown. Yang tu 1 dekat luar. Nampak aku dah salah faktor dah ni. Aku dah high ni. Aku dah lupa. Sama ada third eye yang dekat luar ataupun crown dekat luar. Untuk connect. Aku rasa third eye. Abaikan nanti kita betulkan balik faktor ni. So, untuk aktifkan kita punya gelombang. Okay, dia duduk 7 point titik dia ni. Dia duduk dekat salur tulang belakang kita ni. Ibarat macam switch. On, off. Okay. Dia, semua manusia dah ada. Dia bukan kata mati. Cahaya tu tak mati. Hello bro, come on, open your minds. Dia tak mati, dia hidup. Cuma dia tak aktif dengan aktif sahaja. Okay. Untuk aktifkan dia senang sahaja. Okay, macam kita ni sebenarnya kita bermeditasi. Tahu tak apa dia meditasi? Kalau meditasi, aku hari tu aku ajak kat hampa meditasi, yoga, semadi, semua tu kan istilah yang sama. Tapi sebenarnya dia ada different shape, different type. Aku baru terexplore benda ni tanpa disengajakan, ilmu daripada Allah. Meditasi, yoga tu, itu untuk memfokus. Maksudnya, setiap cakra kita ni, dia ada function dia sendiri. Cakra dasar yang bawah dekat tulang punggung tu kan. Itu dipanggil cakra dasar, muladhara. Warna merah tu. So, dia more to emotion, stability. Nanti cari sendirilah nak. Aku malas nak buka buku. Yang rajin juga buka. So, dia more to stability, emotion. Okay, muladhara. And then, daripada bawah, lepas tu dia mai yang dekat ni, dia duduk dekat kemaluan, titik tiga jari daripada pusat bawah ni. Kalau ikut duduk kedudukan kita, dia duduk dekat kemaluan, solar plexus swadhyahitana. Okay, dia tak reti nak sebut, dia jadi macam tu. So itu kali kuning. And then Manipura, itu kala kuning. Itu dia duduk dekat perut, lebih pusat, cakra pusar. And then jantung, hijau dia panggil nama Anahata. Okay. Jantung ni kasih sayang, feeling, kasih sayang, kecintaan, kasih sayang sesama makhluk, sesama manusia, dengan haiwan, dengan tumbuhan, dengan bumi, dengan alam. Okay. And then throat, cakra suara, peti suara. Ini kalau untuk yang siapa yang suka menyanyi, karaoke, whatsoever, berjoget sana berjoget sini tu, kan, menari, menyanyi, untuk aktifkan suara anda. Sini, cakra, dia panggil sini tengkorokan. Dia dah campur Indonesia pun ada, Inggeris pun ada, Sanskrit pun ada, hentam sajalah Ini seperti suara kita. And then kita punya third eye. Third eye ni dipanggil Ajna, cakra Ajna. And then kita punya crown kat luar, atas kepala ubur-ubur ni. So ini yang
dia punya satellite masuk. Cahaya daripada Allah masuk direct. Okay. Bila kita aktifkan dia, senang je cara bernafas. Kita bernafas. Dia bernafas. Okay, aku ajak apa. Aku pun tak tahu sangat ni. Aku hat buta ajak hat pekak lah. Sebab aku tak tahu benda-benda ni semua. Ini apa yang aku mencuba lah. Apa yang aku tahu aku share. Okay. Bukan paksa bernafas. No, don't do that. It's wrong. Okay. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, kita bernafas yang kita tak sedar. Hari-hari kita bernafas je mana? Hello, come on. Macam mana apa bernafas setiap hari? Apa tunggu isyarat dulu lah. Tarik nafas, buang. Tak kan? Simple je logik dia. Serang. Selembut-lembutnya. Tarik, keluar. Relax dulu. Relax kan. Tak rasa pun yang tarik nafas. Kan. So, cara bila kita bernafas macam tu, secara tak langsung, hang dah melancarkan hang punya peredaran darah. Itu function dia, kawan-kawan. Untuk melancarkan peredaran darah kita, bila circulation darah, blood circulation cantik, tak ada clot, jantung hang tak tersumbat. Tak ada lah kolesterol, no. Itu je. Nampak logik dia, Allah punya logik. So, bila hang aktifkan pernafasan hang betul, emosi hang betul, no negative thinking, no negative energy, boleh kau buat. No negative thought, boleh buat tak? Itu je. Kalau boleh buat, Alhamdulillah. Confirm boleh buat punya. Kalau berjaya buang negatif, tenang je jauh, pergi je jauh. So, back to basic. Aku selalu cakap, cuci diri anda dulu. Itu sahaja. Faham? Faham lagi. So, bila kita buang negatif, maksudnya kenapa tak dibenarkan membawa negatif masuk? Sebab bila negatif masuk, bila kita dalam in negative mood yang negatif, hampa tak sedar hampa tengah membagi makan dekat kawan-kawan kita kat belakang ni. Dia pun tengah mengakan negatif tu. Bila dia makan tenaga hampa sebenarnya. Your energy dia tengah makan. Last sekali dia jadi apa? Master of puppet. Dia lah pegang apa? Siapa yang kawal siapa sekarang? Siapa kontrol diri siapa? Sebab tu bila kita remove negative energy, kita bawa masuk positif. Positif adalah cahaya. Cahaya daripada Allah. Bright dia, keterangan dia, silau dia, whatsoever, bla 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 bla. So negative entity dia tak boleh main dekat kita. Sebab tu benda ni disalah fatwakan jadikan negatif. Sebenarnya yang negatif tu semua master of puppet. Dia jadi Metallica dah sekarang ni. Siapa yang duk kawal siapa? Understood? So bila kita buang negatif energy hang, negatif apa cari sendiri kan lah. Takkan tak tahu kot. Semam gosip pandai kan. Cari lah sendiri. Ya. So, bila kita buang negatif, kita dah tak ada sedut negatif energy tau. Bila hang sentiasa berpositif, hang punya aura hang, diri hang, karakteristik hang, akhlak hang. Nak contoh akhlak tu apa pun tak tahu. Tak pernah belajar kau, tak pernah baca ke? Bacalah cerita Nabi Muhammad SAW. Ikutlah akhlak dia. Nak kahwin boleh ikut kan? Bini 4 boleh ikut. Nabi Muhammad kahwin 4 kot. Boleh ikut hak tu. Tak boleh. Tanyalah diri anda, kan? So, bila kita sentiasa positif, kita dah bawa masuk sedut negatif, positif punya energy, positif punya vibration, cahaya positif. Cahaya positif tu macam mana? Ibarat, okay, kita pernah tengok X-ray kan? Kita tahu X-ray pakai apa? Cahaya apa? Cahaya lampu kan? Lampu dia macam mana? So lah ni pasal kuman virus COVID tu semua orang pakai sterile whatsoever, semua pakai cahaya infrared kan. Kalau tak silap aku tak tahu sebab aku berkurung dalam gua. So dia pakai apa? Cahaya kan. Simple logik kalau kita boleh fikir. Kenapa aku bantah sangat pasal vaksin? Sebab bodoh. Semua bodoh, goblok. Togel. Bila badan hang sendiri dah full vibration, full dengan energi positif, dengan cahayanya, penyakit apa boleh main kat hang?
Akal ada guna. Jangan simpan pada lutut. Simple je kan? Kalau logik dia. So, bila kita dah hang keyakinan hang dengan Allah, hang serah diri hang dekat Allah, hantar Allah akan selamatkan hang, dan hang dengan full of positif, tak ada negatif, apa hang nak risau? Makhluk tu penciptaan Allah juga. Nak takut apa kat dia? Sekarang ni siapa yang ditipu Dajjal? Tanyalah diri anda balik. Duk takut Dajjal keluar nak pergi perang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Aku minta tak mau ada perang langsung. Apa nak pergi perang? Apa ni? Hello bro, come on. Tolonglah. Kalau kita masih lagi dalam mood nak berperang, circle hang tak ubah-ubah. Cuba balik, belajar balik sejarah kita lama-lama. Balik pada zaman dulu-dulu punya cerita. Perasan tak? Dia punya pattern macam mana? Dunia ni punya pattern. Kenapa it's never ending story? Fighting. War sana, war sini. Apa kita dapat? Dapat apa? Dengan perang-perang ni. Apa yang apa dapat? Tak tahu, aku tak faham. Serius. Aku memang jam tu. Aku tak boleh fikir. Aku tak dapat. Ini antara soalan-soalan aku tanya dekat satu bro. Jordan Peterson. Best gila kot. Psycho dah. Senang psycho orang macam tu daripada psycho orang-orang kita ni. Dia punya pahaman dia tu depa pijak kan. Depa terlampau pandai. Tak boleh. Aku tak boleh dengan orang macam ni. Aku tak boleh. Kan? Aku ni siapa? Jahil. Manusia yang tak tahu apa. Nak lawan orang-orang hebat macam tu aku tak reti. Aku tak boleh. So, mereka banyak sangat fahaman-fahaman mereka. 72, 73 kan. Aku tak reti bab ni semua. So, inilah kan. Dia dah lari banyak dah ni. Cerita asal aku ni. Semua dah lari habis. Mampu nak mengedit. Bagus lah. Kurang-kurang sekali satu buat video. Aku tak payah buat banyak-banyak kan. Ni pun tak tahulah. Spirit atuk-atuk semua nak lepas aku gedak kan. Aku bukan mengharapkan populariti. Aku tak nak mau lah. Ingat aku suka jadi public eye. Orang tengok muka aku. Puluh-puluh turn kot. Siapa kenal aku punya ID? Budak baik 666. Siapa? Siapa tahu? Awet selamba 666. Siapa tahu muka aku? Berapa puluh turn aku main internet? Siapa tahu? Ingat syok lah jadi public eye. Tak nak suka kot. Serius. Aku dah lah jahat. Nanti aku dapat jahat tak boleh. Kalau orang kenal aku. Gila. Mana best? Kantoi lah. Kan? Kena jadi hipokrit. Depan public kena tunjuk baik, santun. Tak tahulah. Kuasa Allah segala-galanya. So, aku rasa cerita kayangan tak habis lagi. Apa pun cerita kayangan kita tunggulah. Kalau ada jodoh aku dengan dia, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah kan. Simple as that. Cinta ibarat bola. Lagi dikejar, lagi jauh. Hampa main bola macam mana? Bola sepak. Tenang kan. Cuba hampa tak tenang dia. Dia tak pergi. Dia lari tak? Dia tak lari. Tak payah duk tenang. Kan? Simple, logik. So, tak payah nak peligan bola-bola ni. Tak payah. Relax, tenang lah. Allah kata ada. Tak ada. Simple as that. Okay? Apa pun kita move on dengan hidup kita. So, aku duduk kereta berapa bulan tak bayar. Duduk rumah berapa bulan tak bayar. Mampu dah. Mana nak cari duit aku pun tak tahu. Ya Allah, jangan komah dia kata boleh tak? Tak pun dapat number 6D ya. Boleh tak? 6D. Aku dah main tahap gila kan. Okay, aku bila ini salah satu aku punya hobi dan habit aku. Aku tak suka keadaan yang terlalu serius. Aku suka happy go lucky man. Awet muda kot. Adakah saya umur 42? Tidak kan? Rambut saja putih. So, enjoy man. Have fun. Relax. Tenang. Peace, cool, harmony. Cool, chill, right? Have fun. Barulah hidup ada makna.
Kalau tidak hidup ada mana ke? Sentap sana, sentap sini, masam sana, masam sini. Ayo yo, kadang boleh. Apa ni? Semua perut tengok. Kabut. Jom, have fun. Enjoy our world. Dunia tanpa peperangan. InsyaAllah. Dengan izin Allah. So, marilah kita bersama-sama ubah diri, ubah diri, ubah diri. Sekejap lagi aku meletup apa. Dah lah mata aku power kan. Aku boleh bakar satu kampung. Tak payah pakai bom. Hebat kot. Pandangan mata je. Lepas geram aku ya. Boom. Satu kampung kot. Bukan dekat. Ibarat kalau dia abang tu. Ibarat Han nampak pandangan dekat gunung. Han tahu gunung tu ada kampung. Han tak tahu kan. Jauh tu. Kalau aku set dalam aku punya mind. Aku dah ambush rumah hang. Sekarang. Aku tembak. Jurus jarak jauh. Boom. Hebat Allahu Akbar. Okay. Aku rasa aku stop kot. Dekat ni aku dah merapu banyak gila babi ni kan. So, ada cerita yang boleh dipercayai. Ada cerita yang tidak dipercayai. Hanya seloka. Ibarat atuk-atuk aku kan. Banyak sangat seloka dia. Orang semua pening. Pening mencari. Tak tahu apa benda kan. Semua seloka semua jadi pening kan. Tak tahu mencari apa benda kan. Cucu siapa? Kan? Nak pergi mana kuah kalau tak tumpah kat nasi kan? I wish I can speak with atuk semua. Serius kot. Aku kalau boleh aku nak jumpa mereka. Aku nak peluk mereka. Nak tidur antara mereka. Itulah kalau dapat rasa. Kalau boleh sembang. Boleh tahu betul-betul memang mereka ada dengan aku. Best kan. Tak ada lah aku jadi gila. Tak ada lah aku kacau channel hampa semua kan. I'm sorry to do that. Serius. Ada yang mesralam. Alhamdulillah. Ada yang tak berapa nak mesralam. Aku jadi jema kan. Aku tak reti buat nak bergaduh dengan orang ke. Nak ni kan. Dan satu lagi fahaman bahasa. Tak berapa matching. Aku tak faham apa yang disampaikan. Satu lagi salah faham. Untuk Nurholis, saya minta maaf. Mungkin saya salah faham kot bahasa tu kan. So, tuntang-tuntang tu aku dah faham kot ni. Bagi aku, it's a bad thing lah kan. Negatif dah tu kat situ. Mungkin in Indonesia language yang pun ada istilah dan something. So, deeply, I'm so sorry about that. I misunderstood about that. I'm so sorry. Sincere, apologize on public. I don't give a shit, man. So, salah-salah, betul-betul, simple. Aku buat salah, aku mengaku. So, apa yang aku rasa, aku mengaku. Aku perjelaskan diri aku apa yang aku rasa. So, kalau whatever lah kan. Sebab bagi aku baca tu, aku rasa dah macam negatif dah. Duk tuntang-tuntang setakat bunyi ting kosong ya, keluarnya tidak ke apa ke. Itu yang fahaman aku. Kalau hampa istilah orang Indonesia, bahasa Jawa tu ada bahasa lain tu, I'm so sorry about that. I never mean that. From my understanding, I believe that is something like kita tak tahu apa, kita tak boleh cakap banyak kan. Allah tahulah apa benda yang dia buat. Kita sibuk-sibuk bersibuk kan. Simple as that je. Aku tak kata aku PA RA ke, budak angon ke, apa ke. Aku tak pernah kata aku. It's not me. Awal-awal aku dah beritahu ini adalah cerita dongengku, sejarah hidupku. That's it. Ada aku mengaku aku adalah RA, aku adalah SP, aku adalah bla 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 bla. No way man. Oh no. That's not me. Okay? Jangan duk perasan kata-kata aku mengaku. No, that's not me. Faham? Macam aku cakap tadi, ada cerita boleh dipercayai. Ada cerita kena guna akal dan logik fikiran. Guna dua-dua benda ni untuk kita sinkron dua-dua benda ni. Okay? Jangan duk main satu je lepas tu terus pesung. Jangan jadi bodoh. Simple as that. Okay? Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling indah. Okay? So, janganlah mensia-siakan ciptaan Allah yang paling indah tu menjadikan anda sehina-hina makhluk. Okay? I love you all. Peace cool, yo. Selamat berpuasa. Aku tak pernah puasa. Sepanjang hidup aku tak pernah puasa. Aku puasa, aku jadi setan. Aku sentiasa menguji orang. Dan puasa aku ajak pergi drive-thru. Aku kan jahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik-baik, yang indah-indah adalah ilmu daripada Allah. Yang nakal tu, na'udzubillah tu aku. Okay, aku memang nakal. Okay, sebab aku bosan. So, aku mencari akal untuk kacau orang. Senyum adalah, ketawa adalah ubat segala-gala penyakit. Kalau anda berasa stres, anda berasa depressed, anda berasa anxiety, anda berasa bla 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 bla, nak keluar takut tak lagi mati kena virus. Senyum banyak-banyak, okay? Sila senyum. Laugh. Ketawa. Biar orang kata anda gila pun, it's okay. Bila kita ketawa ni, kita dah menaikkan satu hormon. Hormon ni dia akan menyingkirkan tembok balik. Pum, sakit-sakit menghilang. Energi anda naik. Boost. Tak perlu nak cucuk vaksin, tak perlu nak makan ubat tahan kuat, ubat whatsoever, nak boost lah, apalah, semua tak perlu. Aku bukan jenis makan ubatnya orang. Aku tak pernah pakai krim apa-apa pun. Itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kali dah aku bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.